السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulai dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ربي يسر ولا تعسر فإنك تيسير العسير واتمم بالخير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين.
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين الحمد لله والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terlebih dahulu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla, kita masih lagi dapat berhimpun, bertemu muka bersua kembali dalam majlis ilmu pada malam ini, yang merupakan rahmat kasih sayang Allah untuk kita semua. Bersyukurlah kita kepada Allah masih lagi kita berkesempatan untuk melakukan perkara yang baik. Kita masih lagi berkesempatan untuk perbetulkan perjalanan hidup kita. Kita bersyukur kepada Allah kerana Allah bukakan hati kita untuk melakukan perkara yang baik. Dan perkara baik itu adalah perkara yang memang akan boleh membawa seseorang itu ke syurga. Seperti mana dalam satu hadis Nabi ada sebut, man salaka tariqan liyaltamisal ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melalui satu jalan untuk menuju ke majlis ilmu, tempat yang mana dibicarakan tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan baginya jalan untuk menuju ke syurga. Jadi kita membicarakan tentang hukum hakam, kita membicarakan tentang kebesaran dan keagungan Allah, kita membicarakan tentang iman, amal saleh, yaumul akhir, yaumul khulud, alam dunia yang fana. Ini semua merupakan perkara-perkara yang memang manusia tak dapat nak tangkap benda ni dengan hanya menggunakan akal fikiran kita. Kita perlukan kepada Nabi dan Rasul. Inilah perkara-perkara gaib yang manusia tak dapat tengok dengan mata kepala secara zahir. Maka ianya disebut dalam kalau kita buka bidang ilmu tauhid, ilmu akidah disebut sebagai perkara sam'iyat. Perkara sam'iyat. Syurga, neraka, siksa kubur, kan, mungkar nangkir, malaikat, itu semua mana kita pernah tengok? Kita tak pernah nampak. Tapi macam mana kita tahu? Mana kita dapat maklumat itu? Nabi SAW membawakan berita itu kepada kita. Jadi berita-berita yang sebegini rupa adalah merupakan rahsia kebahagiaan seseorang. Bila kita ada berita-berita macam ni, maklumat-maklumat yang sebegini rupa, yang bersifat sam'iyat, sebenarnya dia memberikan kepada seseorang itu rasa harapan tinggi bahawa dia akan selamat. Memberikan dia satu macam ada rasa, apa kita boleh sebut, laluan untuk dia keluar daripada kemelut hidup dia. Mungkin di dunia dia tak dapat rasa bahagia. Mungkin di dunia dia tak dapat rasa keadaan kesenangan seperti mana orang lain. Tetapi dengan adanya perkara-perkara sam'iyat tadi ni, di dalam hati dia rasa tak apa. Tak apalah aku dimiskin di dunia pun tak apa. Tak apalah aku ni orang tak pandang di dunia pun tak apa. Tak apalah aku tak ada apa-apa pun di dunia ni, tak apalah. Asalkan aku ada Allah. Aku ada cinta Allah, cinta Rasul. Sebab apa? Sebab dengan perkara-perkara sam'iyat tadi ni telah meletakkan dia satu pengharapan. Oh, di sana nanti bila aku dah mati, aku ada harapan untuk masuk syurga. Kalau aku patuh pada perintah Allah. Cerita penting dia ialah apa? Nak patuh perintah Allah. Taat pada Rasulullah. Pegang sungguh dengan ajaran Islam. Maka inilah antara pokok ataupun kita kata anak kunci untuk kita dapat rasa bahagia hidup di dunia ni dan sampai ke akhirat. Baik. Jadi dalam majlis macam inilah kita nak korek, kita nak angkat, kita nak timbulkan, kita nak munculkan, cetuskan benda-benda tu dalam sanubari kita masing-masing dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Itulah, marilah sama-sama kita ikhlaskan niat hadir kerana Allah, niat iktikaf juga kerana Allah. Kita juga sedang menunggu masuknya solat fardu isyak untuk kita solat fardu secara berjamaah, insya-Allah. Baik, kita dah sampai kepada muka surat yang ke-7, betul? 9. Oh, muka 9 9 habis dah lah. Ustaz.
Bahagian pertama ada adab melaksanakan ketaatan. Muka surat 10 mana? Hadis Dajjal tu selesai dah. Dajjal itu tujuannya sudah jelas pun dah baca dah. Yang tu lagi. Okey, baik. Mana cetakan saya ni muka surat 7. Cetakan muka surat 9. Tu kita kena faham tu. Dia cetakan banyak, dia ada lari dia punya muka surat dia tu. Okey, semua dah dapat? Lagi kita dah terbang dah, dia kat airport lagi. Okey, baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Berkata pengarang kitab ini Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, moga-moga kita semua dikurniakan keilmuan, kefahaman dan juga pengamalan seperti mana yang telah dikurniakan kepadanya. Baik. Kata beliau, Dajjal itu tujuannya sudah jelas untuk menyesatkan manusia. Tetapi ulama' su ini walaupun lidahnya pandai memalingkan orang lain dari cinta dunia, namun amal dan perbuatan mereka adalah mengajak orang lain membuat kejahatan. Kerana amalan seseorang itu lebih berkesan daripada percakapannya. Ini cerita tentang ulama' yang jahat. Dia ada ilmu agama. Tahu tentang tafsir Quran, hadis, dia tahu tentang hukum fiqh dan sebagainya. Tetapi ternyata dia antara orang yang mengamalkan apa yang tak sepatutnya diamalkan. Tapi depan orang ramai, dia cerita benda lain. Contohlah kata, jangan amal rasuah. Tapi tiba, dia guna jawatan dia untuk ambil rasuah. Contohnya, pegang amanah, tunai amanah. Tiba-tiba dia sendiri khianat kepada amanah. Tak tunai amanah dengan baik. Ni, saya nak sebut benda ni pun takut juga. Kenapa takut saya pun buat benda tu kan? Kita risau sebut benda ni. Kadang kita nak kata ke orang sedap. Kita boleh kata pam. Tapi betulkah kita telah benar-benar melaksanakan? Satu contoh mudah. Saya sebut tentang Tok Guru Ni Aziz. Rahimahullah ta'ala. Kan, saya ingat semua orang tahu kisah ni. Tapi sejauh mana kita benar-benar ambil pelajaran daripada kisah yang semua orang tahu. Kita boleh kata, saya rasa semua orang tahu. Kat poket Tok Guru Ni Aziz selalunya ada 2 batang pen. Kan? 2 batang pen. Bila dia nak sign, dia nak tulis, itu urusan kerajaan negeri, dia akan pakai pen yang beli daripada, yang disupply, disediakan oleh pihak kerajaan negeri Kelantan. Tapi bila itu ada berkaitan dengan parti, bila itu ada berkaitan dengan peribadi, maka ketika itu, dia tak apa gunakan pen tu, dia akan guna pen yang dia beli dengan duit poket dia sendiri. Kita kata, apa benda pen ni pun? Itulah tahap yang kita nak. Tahap sampai macam tu. Bahawa menjaga hak dan amanah bukan sekadar cakap di mulut. Tapi buat sampai sehujung-hujung tu. Sebesar-besar perkara sampai sekecil-kecil lah. Kita, tu dia lah. Kan? Kadang-kadang di pejabat, urusan peribadi, photostat. Pejabat. Tak kira lah pejabat mana kan. Barang kilang. Hak kilang punya. Memanglah dia obsolete kan. Tapi duk dah himpun. Mungkin ada apa. Manager nak buat apa tak tahulah. Kita ambil bawa balik. Fee jual. Apa lagi. Jadi banyak benda-benda macam tu. Terkadang terlepas pandang. Na'udzubillah. Astaghfirullah. Banyak-banyak kan. Kita kadang terbuat benda tu tanpa sengaja. Kadang-kadang kita terlupa kan. Benda-benda macam tu. Yalah, kadang-kadang tulis kat printer tu. Kan? Bos di pejabat tulis, printer ini adalah untuk kegunaan pejabat sahaja. Kita pergi tak ada orang. Kita pergi print hak kita punya sendiri. Tu ada dakwat tu guna elektrik tu. Susah. Jadi sebab itulah kita bila kita bagi perkhidmatan, kita bagi kalau kita boleh bagi lebih, kita bagi lebih lah. Siapa nak tampung balik kita ni manusia lah. Kita jangan duk kata kita malaikat. Kita bukan Nabi, bukan Rasul. Kita ni manusia biasa. Manusia biasa. Yang ada syahwat, ada nafsu, ada akal, ada iman.
maka ketika kita akan berlaku pertembungan-pertembungan, kadang-kadang dia jadi macam bujurui sungguh, tapi kadang-kadang dia pantang lepa, ada peluang dia kira nak sapu ya. Jadi itu diri kita. Mungkin tuan-tuan tak, saya lah kan. Jadi kita kena selalu insafkan diri kita betapa perlunya untuk kita banyak istighfar, dan bila kita bagi perkhidmatan, bagilah sehabis baik, kalau boleh bagi lebih. Macam orang berniaga kan, berniaga orang beli nak 1 kilo, orang beli nak 500 gram, kita bagi 500 gram lebih, bagi 1 kilo lebih. Nak pakai 1 ela, kita bagi 1 ela lebih. Macam tu lah kan, kita bagi lebih, jangan kira. Sebab apa? Sebab kita pun tak tahu bagaimana perkhidmatan kita, apa yang kita bagi selama ni, adakah benar-benar menepati atau kekurangan. Kalau lebih, kita lega, kita tak dituntut di sana. Tapi kalau kurang, macam mana kita nak cerita? Kita takut kalau kurang loh. Baik. Jadi ulama usul dia tak kisah benda tu semua. Janji aku ada jawatan, ataupun dia kata aku dapat harta, ataupun aku dapat kesenangan dan kemewahan. Tapi lidah dia cakap Masya Allah. Ayat Quran, hadis, qaul ulama, qaul sahabat. Baik. Jadi dia kata amalan seorang lebih berkesan daripada percakapan. Orang suka tengok kepada apa yang dia buat. Kadang-kadang anak-anak kita tengok anak-anak lah kan. Kadang-kadang kita tak cakap apa pun, tapi dia cepat dapat. Sebab dia tengok apa kita buat. Dia tengok apa yang kita buat. Sambung. Dan orang awam lebih mudah terpengaruh dengan perbuatan ulama su daripada perkataan mereka. Maka apa yang dirosakkan oleh ulama su ini dengan perbuatan mereka lebih banyak daripada apa yang dapat diperbaiki oleh lidah mereka. Apa perbuatan mereka, amalan seharian mereka, itu yang ditiru oleh orang ramai berbanding dengan apa yang mereka cakap. Orang yang jahil sebenarnya belum berani menghimpun dunia yang banyak kecuali setelah mereka melihat keberanian ulama su ini. Maka ilmu yang ada pada mereka menjadi sebab keberanian orang awam membuat berbagai maksiat. Satu lagi contoh. Dia cerita, tuan-tuan mungkin Lunas ni dekat tak dengan Kilang Lama? Ingat tak dulu ada satu program nama Platinum Lane? Ada. Yang nak tahu lah. Nak tak tahu lah kan. Tu tahun 90-an tu. Tahun 90-an ke 2000, lebih kurang tu lah. Waktu tu ni skim tengah duk naik. Skim cepat gaya. Apa lagi kat belah Sungai Petani tu banyak. Belah sini pun ada. Awana lah. Apa benda tak ingat lah. Jadi biasanya jenis skim-skim macam ni, dia suka aim siapa? Ustaz. Dia suka aim ustaz. Pasal apa suka aim ustaz? Bila dia nak pergi promote kat orang, dia akan kata, tengok kenal ada ustaz ni, sekian-sekian ustaz. Dia pun masuk dah. Nampak? Sebut je nama ustaz, orang okey, kalau ustaz masuk betul tu. Tak payah, boleh lah. Join nama. Jadi seolah-olah title ustaz tu cari makan. Bukan setakat ustaz tu, orang lain pun cari makan dengan nama tu. Jadi benda-benda macam tu, itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi. Maka inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebab dia buat, maka orang lain pun buat. Dengan sebab dia tak kisah, maka orang lain pun tak kisahlah. Tu ustaz tu buat. Dia tu buat depan tu balik Mesir tu, itu balik Jordan tu. Dia pun buat. Kita pun buat. Jadi itu antara perkara-perkara yang ialah kita kena ambil perhatian, terutamanya orang-orang yang berada dalam bidang pengajaran, dalam bidang perguruan, dalam bidang penyampaian ilmu. Sebab mereka menjadi orang duk topong perhati selalu. Jadi tanggungjawab tu lebih besar lah. Baik. Namun demikian, nafsu ammarah ulama su ini selalu membisikkan di telinga mereka bermacam-macam angan-angan, membisikkan kepadanya bahawa dia telah banyak menambur jasa di kalangan manusia sehingga dia layak untuk menerima macam-macam anugerah dari Allah Ta'ala. Yang ni juga satu hal. Bila kita ni buat baik
buat kerja-kerja baik, amal kebajikan dalam masyarakat. Mungkin kita sebagai apa, orang lantik kita jadi sekian-sekian jawatan dalam masyarakat. Sama ada surau, masjid, persatuan penduduk, apa, taman ke sebagainya. Jadi itu semua merupakan amanah yang mana sepatutnya kita tunai dengan penuh ikhlas. Jangan ada agenda belakang nak nak gunakan platform-platform tu untuk kepentingan sesuatu dalam diri kita. Kita buat ikhlas untuk bantu orang ramai. Itu yang sepatutnya ada. Tetapi antara apa yang dilakukan oleh ulama yang ada ilmu agama, tapi dia tidak membersihkan jiwanya daripada perkara-perkara ataupun kehendak-kehendak nak buat benda tak elok tadi ni, maka dia akan rasa dia dah banyak buat baik dalam masyarakat. Maka dia kata, aku patut dapat lebih lagi lah daripada masyarakat. Masyarakat patut support aku, angkat aku, bagi aku jawatan, bagi aku. Dia. Ini antara perkara-perkara yang sebenarnya merosakkan diri dia, dan dia pula merosakkan orang lain pula. Wahai para penuntut ilmu. Jadi apa, kenapa tujuan dia sebut, Imam Ghazali sebut benda ni? Nafsunya juga mengkhayalkan kepadanya bahawa dia adalah lebih baik daripada hamba-hamba Allah Ta'ala yang lain. Yang ini bahaya. Kan? Allah Ta'ala alam bisawab. Bila seseorang itu dia diberi kepercayaan oleh masyarakat, kena sentiasa hati-hati, sebab syaitan akan menggunakan platform itu, laluan saluran yang sebegitu rupa untuk merosakkan dia. Dengan ilmu dia, kepandaian dia, kelebihan yang ada pada dia, dia akan mungkin dia angkat. Mungkin pandai cakap, pandai ceramah, pandai hujah. Mungkin dia punya cara penyampaian dia tu orang suka. Tak kiralah jadi PU ke, jadi apa, da'i ke, kan. Saya dulu ambil juga calon PU. Tiga tahun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang musim pertama. Pencetus ummah yang kali pertama kali buat di Masjid Zahir. Saya pergi, siapa yang ada 3 orang 4 orang depan tu, kan, dia interview kita kan. Ikut tu dia kata awak terpilih, tapi waktu tu umur saya dah 40 lebih. Dari dia kan, tengok dalam syarat-syarat dia tu apa, tak lebih 40. Kita waktu umur kita dah 40 lebih lah. Tapi musim kedua dengan ketiga dia syarat tu tak ada lah. Boleh lah 40 lebih kan. Saja Allah tak bagi lah. Allah Ustaz. Depa di kat apa, tempat-tempat masjid yang saya dupi apa, buat kuliah tu, depa hibur dia kata, "Oi, Ustaz masuk pencetus rumah, pakai nak sokong lah tu." Tak ada. Tak ada, kata tak ada, tak dapat. Dia kata awak terpilih ni, nanti Astro akan hantar surat. Sampai keluar tak hantar apa surat. Tak layak lah. Baik. Dia kalau apa, kalau orang tu dia pandai menyanyi, pandai buat lawak, harapan tinggi. Harapan tinggi. Ataupun dia punya kata-kata dia tu semangat, power, ayat-ayat dia tu power. Memang itulah. Ada hawa lah. Okey, baik. Jadi dia kata apa? Wahai para penuntut ilmu. Kita semualah yang masih hidup menuntut ni. Maka jadikanlah dirimu bersama dengan golongan yang pertama. Apa dia golongan pertama? Sebelum ni kita dah belajar, Imam Ghazali dah beritahu pada kita bahawa manusia bila menuntut ilmu ada 3 golongan. Golongan pertama, mencari ilmu hanya semata-mata sebagai bekalan ke negeri akhirat. Dia semata yang tu, tak ada alih lah. Ikhlas, jernih. Golongan kedua, dia nak guna juga untuk ilmu dia tu nak dapat habuan dunia. Dia nak pulun juga supaya dia dapat jadi orang terkenal hebat atas muka bumi ni sebelum dia mati. Dia nak gunakan ilmu agama tu ke arah tu. Dalam masa yang sama dia tahu kata niat dia tu tak apa bagus. Dia tahu. Itu golongan kedua. Golongan ketiga, dia tak teringat langsung hari tu. Dia kira dia ni memang betul bagus dah, maka dia kata dia layak untuk dapat apa? Untuk dapat kelebihan-kelebihan dunia. Kenapa? Kerana kelayakan yang ada pada dia. Orang lain tu semua
Bawah. Aku hebat. Jadi golongan ketiga jangan sama sekali. Tadi. Maka jadikanlah dirimu bersama dengan golongan yang pertama. Dan hati-hatilah supaya engkau tidak termasuk dalam golongan yang kedua. Kedua itu bahaya. Kerana banyak sekali orang yang lalai yang telah dikejut oleh kematian sebelum dia sempat bertaubat, lalu rugilah dia. Ini golongan kedua. Tuan-tuan, kita dalam bab kematian ni Nabi pesan kata al-kayyisu man dana nafsah al-kamaqasah. Orang cerdik itu adalah orang yang mana dia sentiasa duk ambil perhatian tentang apa? Tentang qati'ul lazzat, pemotong kelazatan. Macam kita lah tengah-tengah makan, tiba-tiba tak isap lagi, tak lalu pula kan. Sebut dia makan apa? Makan benda sedap lah kan, makan benda sedap bagus. Alah macam kita lah kadang pergi kedai ke makan kan, minum ayak, tiba-tiba tengok dalam ayak tu ada dia jadi macam mana? Ada lipah kah? Ada teh cicak kah? Kita makan yang sedap tadi tu kira dia pula memugai nak keluar balik lah. Pasal apa? Nampak. Jadi nak beritahu kepada kita betapa kita ni perbuatan yang kita lakukan tu, kalau kita tak berhati-hati, maka ia akan kesannya tu akan datang balik kepada diri kita. Apa saya nak buat tadi? Tentang bertaubat, kematian. Dia tengah sedap-sedap ni, tiba-tiba potong. Maka kita sedap, maknanya kita seolah macam kita menikmatilah dunia tu kan. Tengah sedap ni, tengah seronok. Tiba-tiba terpotong. Allah, mana pirah dunia? Tak ada. Duduk tahu nak? Duduk dalam kubur. Tak ada nak beramal. Tak ada nak sedekah banyak. Pasal apa? Pasal habis duit banyak pergi ke lain. Tak ada nak baca Quran banyak-banyak. Pasal apa? Pasal waktu banyak pergi buat benda lain. Tak ada nak sembahyang sunat banyak-banyak. Pasal apa? Pasal kita banyak gunakan masa untuk buat kerja lain. Kita tengah menikmati. Macam cerita makan tadi lah. Tengah sedap-sedap makan nasi berani. Tengok ada tu ada cicak. Allah. Hilang yang sedap tadi tu hilang. Macam itulah. Sedap tu, sedap dunia. Nak apa? Kata Ferrari. Rumah 2-3 juta. Kan? Naik kapal di lautan Hindi. Hilang. Sedap tu hilang. Dengan sebab apa? Malaikat mungkar nakir duduk depan lah. Tak boleh nak jawab. Allah na'udzubillah. Jadi waktu itulah penyesalan datang. Tapi penyesalan waktu tu, pepatah kita kata apa? Menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tiada gunanya lagi kan? Jadi kita kena, penyesalan tu kena ada awal lah. Mana kena ada insaf diri kita, kena ada insaf lalu. Kesedaran diri. Kita kena selalu alertkan diri kita. Jangan biar diri kita ni lupa, lalai, leka. Kehidupan dunia memang akan melekakan kita. Kerja kita akan melekakan kita. Kehidupan kita akan melalaikan kita. Tetapi kita terimalah kelalaian itu sebagai salah satu sebahagian daripada yang memang terpaksa kita tempuhi. Ada seorang sahabat Nabi, dia mengadu kepada Nabi. Ya Rasulullah. Dia mengadu kepada, dia kata apa? Ya Rasulullah, aku ni bila duduk bersama dengan kau, seolah-olah syurga tu depan mata. Seolah-olah neraka tu depan mata. Takut. Seronok sangat masuk syurga. Takut pada neraka. Kan? Ingat. Nak jaga diri sungguhlah. Tapi dia kata, bila aku balik ke rumah, main dengan anak, jumpa dengan isteri, lupa dah habis. Lupa dah syurga, lupa dah neraka. Itu macam mana ya Rasulullah? Dia rasa risau. Adakah dia munafik? Adakah dia ni jalan yang betul ni? Ataupun dia dah salah, bawa ni. Risaunya para sahabat dengan perjalanan hidup mereka. Maka apa kata Nabi? Mafhum hadis Nabi kita tentang betapa kalalah seseorang tu, dia sentiasa dapat ingat 24 hours. Ingat Allah sedia. Maka orang sebegitu rupa akan duduk bersama para malaikat lah. Tak nama manusia lah. Duduk dengan malaikat lah.
Maka sebab tu Nabi pun bagi kita kepada dia, untuk diri kita ada hak kita, untuk Allah ada hak, untuk isteri pasangan ada hak, untuk anak-anak ada hak, untuk mata kita ada hak, untuk perut kita ada hak. Kita semua ada hak. Maka bagilah hak tu yang sempurnanya sebaik-betulnya. Tu kita kena faham. Kita berasa letih, rehatlah. Berasa ngantuk sangat, tidaklah, baringlah. Apa lagi? Rasa lapar, makanlah. Dahaga, minumlah. Tu kita kena. Dia bagi hak pada dia. Bila bersama dengan anak-anak, bersendaguralah dengan mereka. Mainlah. Bila sama dengan pasangan, bermain-mainlah dengan apa? Orang kata apa? Berpasangan apa dah? Berasyik-asyik. Macam nah, gitu fahamlah. Baik. Dan jadi kalau golongan kedua ni dia sempat taubat, okey, selamat dah. Jangan sama sekali engkau termasuk ke dalam golongan yang ketiga, maka engkau akan terjerumus ke jurang kebinasaan yang tidak diharapkan dapat diselamatkan atau diperbaiki lagi. Golongan tiga tu bahaya. Tuan-tuan, juga ingatan untuk diri saya sendirilah utamanya. Kita ni bila kita once dah mula rasa diri kita bagus, itu bahaya. Kita dah mula rasa diri kita ni betul sangat-sangat lah. Betul sangat-sangat dah ni. Itu bahaya. Sebab apa? Ketika itu kita dah bina tembok. Kita tak boleh nak terima pandangan orang dah. Kita tak boleh nak terima nasihat orang. Pasal apa? Kita dah kata, aku betul bang. Hampa yang tak betul. Orang bagi nasihat, orang bagi pandangan, orang bagi komentar, tak boleh nak terima. Kita kena berlapang dada. Kita kena selalu rasa bahawa kita ada lagi benda kita perlu perbaiki. Tuan-tuan, kalau kita pakar sekalipun, dah doktor, profesor satu bidang, ingat ada berjuta bidang lain lagi yang kita jahil. Kita dah alim satu bidang, satu kitab, satu cabang ilmu. Ada banyak lagi cabang ilmu lain yang kita tak tahu. Orang lain alim pula bagi bahagian tu. Kita pandai buat kek, cupcake. Tapi kita mungkin tak pandai buat samprit. Betul ya? Tak tahu ibu-ibu sana. Kau dia boleh semua. Tu macam mana pula kalau buat roti capati? Orang boleh buat roti capati. Dia boleh tak masak pizza? Orang boleh buat masak pizza. Dia boleh tak ramen, saya tak tahu lah. Takoyaki. Tak sebutlah kan. Macam-macam semalam ni, macam-macam makanan. Kita pun tak tahu. Jadi tak semua benda kita tahu. Jadi kita kena ingat diri kita ni ada 4 kotak. Satu kotak aku tahu, orang lain tak tahu. Kotak kedua, aku tak tahu, orang lain tahu. Kotak ketiga, aku tahu, orang lain pun tahu. Kotak keempat, aku tak tahu, mereka pun tak tahu. Siapa pun tak tahu. Allah Ta'ala yang tahu. Itu kita ingat. Mana banyak lagi kekosongan dalam diri kita yang perlu kita ingat, sedarkan diri kita bahawa kita ni tak tahu mana pun. Tak tahu mana pun. Maka jalan selamat untuk kita, tawaduklah. Rendahkan hati kita, rendahkan diri kita. Belajarlah lagi. Banyak kala kita merasa bahawa kita perlukan ilmu, dan yang nak bagi ilmu tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Macam mana dapat banyak ilmu? Dapat ilmu yang barakah. Hargailah orang yang bagi ilmu pada kita. Orang yang sampaikan ilmu pada. Hargai dia. Hatta kalau dia itu bukan Islam sekalipun. Hormati dia. Muliakan dia. Maka ilmu tu akan jadi berkat untuk kita. Ilmu tu akan bermanfaat untuk kita. Tengok contoh siapa? Imam Malik kan. Imam Malik. Macam mana Imam Malik? Ada satu ketika dia duduk sama dengan anak murid dia. Datang ada jumpa ada satu orang bukan Islam. Tiba dia panggil. Mai duduk sini. Sembang-sembang Ustaz. Kita kata mainlah duduk sembang Ustaz. Lebih kurang itulah. Bila dia duduk, Imam Malik ambil ridak dia. Gabung-gabung hampak. Bagi dia duduk atas ridak. Imam Malik. Anak murid tengok. Ui dia ni. Siapa dia ni hebat sangat. Sampai Imam Malik buat macam tu kat dia. Dia Imam Malik berkata, bila kawan tu dah pergi dah, anak murid pun tak tahan, tanyalah, siapakah dia ni? Engkau muliakan dia begitu sekali? Kali Imam Malik pun hebat kata, aku dulu belajar dengan dia lah. Macam mana nak kenal anjing yang telah baligh. Kita orang ke Islam, dia pula anjing. Dan dia memang pakar tentang anjing, dia tahu anjing ni baligh dah, ni belum baligh lagi. Kan? Jadi dia belajar di situ. Jadi dimuliakan. Jadi begitulah kita. Baik. Kita pergi lalu azan dulu lah. Kita pergi lalu azan dulu. Lepas tu kita sambung sikit. Okay? Boleh lah?
Boleh, insyaAllah. Silakan. Allah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر Allahu Akbar. Allah. لا إله إلا الله Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Sama-sama kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Baik. Maka apabila engkau bertanya, apakah itu bidayatul hidayah, permulaan jalan menuju hidayah, untuk dapat aku mencobanya bagi diriku. Bidayatul hidayah tu, permulaan jalan menuju hidayah tu apa dia? Apa benda? Maka ketahuilah, terima kasih penjawab, bahawa permulaan jalan hidayah itu ialah takwa yang zahir. Permulaan jalan hidayah itu ialah takwa hak luaran ni. Zahir tu mana luaran kita ni. Ni dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan nihayatul hidayah, kesudahan jalan hidayah tu, penamat dia, itu ialah takwa yang batin. Iaitulah proses penjernihan, proses pembersihan. Okey. Dalaman kita itu akan bermula daripada luaran. Apabila kita perbetul luar, maka hasil nanti dia akan sampai ke dalam. So bila baik dalam, maka dia akan menghasilkan kebaikan dalam kehidupan. Nah. Dan syurga itu tidak akan dicapai kecuali dengan takwa. Maka kalau macam tu, kita hidup ni, syarat yang kita kena faham untuk masuk syurga ialah takwa. Itu senang faham. Kalau kita tak ada takwa,
Kita mesti ada takwa dalam kehidupan kita. Yang Nabi ada sebut dalam satu hadis, Nabi tunjuk isyarat, at-taqwa hahuna. Tunjukkan. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. 3 kali Nabi isyarat ke arah dada. Nah, abang kata, takwa itu dalam dada. Dia bermula di sini. Bila kita perbetul di sini, barulah perbetul luaran tu jadi. Dia silap macam selalu saya sebutlah. Kalau seorang bayi, dia minum susu, bila muntah, takkan keluar nestem. Dia minum susu, bila muntah dia akan keluar susu. Macam itulah juga kita. Apa benda yang kita pemasuk dalam, nak pemasuk tu dia akan buka pintu luar dulu. Pintu, kita duduk dalam. Kena buka pintu tu baru boleh masuk dalam. Benda apa masuk dalam? Maka bila ditolak keluar, benda itulah juga akan keluar. Kalau yang masuk tu baik, maka baiklah yang akan keluar tu nanti. Apa boleh faham tak tu? Nah? Jadi, apa yang akan masuk melalui anggota badan kita luar ni, dia akan berkesan pada hati kita. Dan yang itulah pula nanti akan arahkan tubuh badan ni buat balik benda tu. Dan tidak ada petunjuk kecuali bagi orang yang menyediakan dirinya untuk bertakwa. Ini satu lagi. Tidak ada petunjuk kecuali bagi orang yang menyediakan dirinya untuk bertakwa. Tu, persediaan. Ada ramai dah orang buat kajian. Macam mana seseorang itu, dia dapat mencapai kejayaan dalam hidup dia. Dia kejayaan ni macam-macam lah. Tapi biasanya kalau barat tu, kejayaan tu dia berkata milenial lah. Sampai milenial tu berjaya. Okay, tak apalah. Tu orang buat kajian. Macam mana dia ni boleh jadi jutawan? Billionaire, syarikat company dia satu dunia. Kan? Kita ni gaji, katalah 5,000 sebulan. Depa 5,000 satu hari. Beza tu. Kita kerja sebulan baru dapat 5,000. Dia buat kerja sekali ya. Satu hari je dah dapat 5,000. Tu beza. So apa? Macam mana dia boleh dapat macam tu? Orang kata, orang tanya. Jadi dia buat kajian. Ramai dah buat kajian. Dan kajian tu ada yang makan masa panjang, ada makan masa pendek. Tapi biasanya bila kajian tu dibuat, akan jumpa lah. Dia ada pattern yang sama. Tak kira lah dia tu orang duduk tak mana, tapi pattern yang sama. Dia antara salah satu pattern yang sama tu, ciri-ciri orang yang, bila siapa-siapa yang buat dia berjaya, dia mesti ada pattern. Dia mesti ada benda ni. Dia mesti ada ciri-ciri macam ni. Dia mesti buat benda ni. Apa dia? Salah satu dia ialah, dia dapati 80% kejayaan seseorang adalah terletak pada persediaan dia. Dia bersiap sedia ke tak? Kalau dia tidak ada persediaan, tak akan dapat kejayaan tersebut. Jadi maknanya kita kena bersiap sedia selalu. Betul tak benda tu? Kita tengok sirah Nabi, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadiqul Masduq. Contoh tauladan yang terbaik untuk kita tengok. Nabi SAW sebelum dia umur 40 menjadi Rasul. Dia tu siapa? Dia adalah seorang peniaga. Dan kemudian dia seorang peniaga. Dan ketika umur 19 tahun, dia dah menguruskan perniagaan yang mencecah ratus ribu punya. Ratus ribu ringgit. Ada setengah kata juta ringgit. Kalau dinilaikan dengan kita sekarang ni. Dia bukan calang-calang berniaga. Umur 19, umur 20. Dia dah mula mengurus duit yang banyak perniagaan tersebut. Sebelum berniaga, dia pada pengembala kambing. Nampak? Dia orang yang gembala kambing, saya tak tahu, saya tak pernah gembala kambing. Tapi tanya orang yang biasa gembala kambing, dia gembala kambing ni dia kata kambing ni dia panggil dia tu ni sikit. Dia suka cari tempat yang mana orang berpagang, tu suka dia ragas, tak tahulah kan. Allah alam bisawab. Tapi dia kata gembala kambing ni payah dia nak kontrol semua. Bila berniaga pun sama. Sebab apa? Sebab berniaga ni dia macam berperang. Macam mana kita nak attract orang supaya ambil barang kita, beli barang kita? Macam mana kita nak atasi persaingan orang yang kita berniaga cok kodok, orang sebelah pun berniaga cok kodok. Kita berniaga cok kodok, tiba-tiba orang sebelah tu dia berniaga cok kodok, ada tambah cheese pula. Macam mana kita nak buat? Jadi situasi dia tu adalah situasi macam mana kita nak menyampaikan dakwah. Macam mana kita nak sampaikan sesuatu yang mana orang boleh terima. Kita nak sampaikan ialah wahyu Allah. Wahyu ilahi. Dilatih sebelum dia. Nampak? Latihan. Mengurus kambing adalah umpama kita mengurus manusia. Mengurus manusia. Mengurus hal ehwal manusia.
mengurus perniagaan, ada umpama mengurus proses dakwah yang perlu disampaikan ke seluruh alam. Jadi dia telah dilatih. Proses itu dah berlaku. Maka Nabi adalah pakar strategi. Nabi adalah orang yang faham psikologi manusia. Macam mana dia dapat benda tu? Pengalaman dalam berniaga. Pengalaman sebagai seorang pengembala kambing. Benda tu boleh pelajaran kepada diri dia. Benda tu dapat cara tu. Kan? Maksud dia apa? Persediaan. Sebelum menjadi Nabi dan Rasul, Nabi dah ada persiapan tersebut. Okey, jadi rupa-rupanya siapa-siapa nak masuk syurga? Boleh. Bersedia ada lagi? Bersedia ada? Apa dia? Kena jadi orang bertakwa. Oh, mau jadi orang bertakwa. Okey. Soalan kedua, apa dia? Bersedia ada untuk jadi orang bertakwa? Takwa tu macam mana? Itu nak belajar ni. Ni nak guna kitab ni. So Imam Ghazali rahimahullah ta'ala kata, barang siapa yang nak menjadi orang bertakwa, pertama sekali dia kena sediakan. Mana kena ada niat, pasang siap-siap dah. Aku bersedia. Yes. Aku bersedia. Aku nak jadi orang bertakwa. Kena sebut benda tu. Buka. Jangan bina tembok. Jangan tutup pintu. Buka pintu. Runtuhkan tembok tu dulu. Supaya kita boleh dapat absorb pengetahuan-pengetahuan yang boleh membawa kita untuk menjadi orang bertakwa. Kalau tidak, kita akan tak yalah ni sunat je ni. Nanti dah akan main tu. Sunat je benda ni. Saya sibuk lah, tak sempat lah. Saya tak dan. Saya ada banyak kerja lain. Saya ada komitmen lain. Kita berasa benda-benda pasal semua ni adalah bentuk amalan. Kita kena buat yang tu, kena buat yang ni, kena buat macam tu, kena buat macam ni. Jadi kita akan banyak bagi alasan nanti. Kita akan bagi alasan. Kita akan bagi alasan. Jadi kalau orang tu dah prepare diri dia untuk jadi bertakwa, dia tak ada alasan dah. No choice, aku kena buat. Cuma bila dia buat, dia akan jatuh tersungkur. Macam budak baru berjalan. Dia baru nak tatih, gum jatuh. Bangkit. Jatuh. Macam tu lah kita. Dan kita nak jadi orang bertakwa, macam tu kita. Hari ni kuat semangat, boleh bangun tahajud. Buat sampai 8 rakaat, 12 rakaat. Esok boleh tak? Belum tentu. Lusa boleh. Minggu depan. Buat sehari cuti 30 hari. Bulan depan pula jumpa. Tu pun nasib baik bulan depan jumpa. Nasib tak baik, tahun depan jumpa. Tahun depan tu nasib baik lagi kan, tahun depan jumpa kan. Tak jumpa terus lah. Tak ada. Kaya boleh tak ada lah dalam kamu diri dia. Cuma ada niat mulai. Qiyam mulai bangun malam kan. Niat mulai tidur malam. Okey. Jadi so kena buka hati kita, buka pendirian kita. Aku memang nak menjadi orang takwa. Bukannya aku memang pencinta wanita. Itu lain lah. Itu lagu. Aku nak menjadi orang takwa. Dan takwa itu kata Imam Ghazali rahimahullah terbahagi kepada dua bahagian. Pertama dia kata junjung segala perintah Allah Ta'ala, yakni laksanakan ketaatan. Yang kedua jauhi segala larangan Allah, telah meninggalkan kemaksiatan. Jadi dua benda je nak cerita. Nak masuk syurga kena jaga dua ni lah. Tapi nak jaga dua ni lah yang susah. Nak jaga dua ni lah yang susah. Pasal apa? Sebab keinginan dalaman kita tak sama dengan apa yang sepatutnya kita buat. Kadang-kadang kita tahu yang ni tak boleh. Tapi keinginan kata tak boleh, tapi keinginan nak. Tahu kata patut buat macam ni, tapi keinginan dalam tak mau. Nampak? Dia berlawan. Benda tu duduk dalam. Tu tak cerita hal luar lagi. Kiri kanan kita. Yang duduk tunggu ya. Kalau syahwat, dia akan sentiasa runtun kita. Dia runtun tak lepas. Kalau syaitan, dia cak cilut at-at. Tahu tak cak cilut at-at? Dia kot ni, dia coy telinga kita. Dia lari kot tu. Kita tengok, tak ada. Lagi dia main, dia pergi lari kot tu. Tak ada. Setan dia main, sat. Lari jauh. Main balik, saya pergi lari jauh. Tu jenis setan. Tapi kalau duk suruh, buatlah. Tu syahwat. Tu kena ingat. Kalau duk runtun kita, tu kita punya. Tu kita. Duk runtun. Pasal duk runtun, pasal memang kita. Dia adalah kita. Boleh faham tak? Dia adalah kita. Syahwat tu duduk dalam. Tak boleh tarik keluar. Tarik keluar syahwat, kita jadi apa? Malaikat lah, iman semua.
Syahwat nak ada, baru dia manusia. Ya, syaitan dia cak ciluk dia tunggu peluang ya. So dia dengan syahwat tamcing. Dia akan telefon selalu, messenger. Dia dia akan habaq nak buat macam ni apa porsi kita. So kita kena hati-hati. Jadi dua perkara inilah yang kita akan bincangkan, akan kita sembang tengok dalam kitab ni. Maka dia kata dalam kitab ini akan saya, yakni Imam Ghazali rahimahullah, sebutkan kedua-dua bahagian ini dengan serba ringkas. Wallahu taala a'lam bissawab. Wallahu taala. Jadi habis dah takat tu. InsyaAllah kita sambunglah pula bulan depan, sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada cetakan saya ni muka surat 10. Baru masuk bahagian pertama, adab-adab melaksanakan ketaatan. Baru nak tengok macam mana cara nak melaksanakan ketaatan. Baru nak belajar macam mana jadi hamba Allah yang taat. Baru nak belajar. Tu kitab ni apa guru saya kata ni macam kitab tadika lah. Kita baru nak berlatih, baru nak belajar. Tadika. Baik, kita sebelum kita baca doa, boleh ke kita baca surah Kahfi lah? Surah Kahfi mengapai lah kan? Boleh ke? Boleh, insyaAllah. Nah, tak pasti baca lambat-lambat. Kita pakat baca sama-sama. Boleh nak? Surah Kahfi ayat 1 sampai ayat 10 sahaja. Ada? Kalau ada boleh. Dia bagi. Tu ada. Bukan sini lepas Isya duk baca. Lepas Isya no? Kalau macam tu baca lepas Isya, baca Kahfi, lepas tu baca Al-Mu'toi. Ya no? Kalau tu kita baca lepas Isya lagi lah. Lepas Isya lah pasal nak baca surah Mu' juga kan. So baca terus lagi. Okey. Baik. Kita salat insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله اللهم اهدنا بهداية القرآن اللهم اهدنا بهداية الإسلام اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وذرية طيبة وداعيا إلى الله وسراجا منيرا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. Yang baik semuanya kepunyaan Allah Ta'ala. Salah silap mohon kemaafan. Aqul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Sadaqallahul azim.